Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tiap-tiap malam kita baca. Bila kita mati tuan-tuan, masuk alam barzah, malaikat nak pukul kita, surah ini datang. Surah ini datang. Nama lain bagi surah ini Al-Munjiyah. Ilmu ni menyebabkan kita jadi manusia yang ada pegangan hidup. Orang kata apa pun kita jadi kuat dengan Islam. Walaupun kita seorang diri, kita ada hujah. Kan? Dalam Quran banyak cerita lah. Dalam keadaan rakyat semua dan raja tak setuju dengan dia seorang-seorang je. Tapi dia beriman. Kenapa? Dia ada pegangan, dia ada ilmu. Ilmu membawa kepada keyakinan. Kan? Untuk menuntut ilmu dan beramal. Oleh sebab itu sumber ujub ialah kebodohan dan kufur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada jahil tentang nikmat yang datang itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu mazzaka minkum min ahadin abada." Sekiranya tidaklah kerana kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, nescaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Surah An-Nur ayat 21. Perkataan fadlullah, fadlun, fadail. Kalau tidak kerana kelebihan kurniaan Allah ke atas kamu dan rahmatnya, maka saya tidak seorang dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Sebabkan kita ada ilmu ni, kita belajar, kita takut nak buat maksiat. Kerana apa? Ilmu tu mengajar kita buat ini neraka, buat ini dosa, buat ini pahala, buat ini dapat ganjaran. Perbuatan kita pagi ini dijaga oleh ilmu. Al-ilmu yahfizuka. Kata Sayyidina Ali, al-ilmu khairun min mal. Ilmu lebih baik dari harta. Al-ilmu yahfizuka wa anta tahfizu mal. Ilmu menjaga kamu, tetapi kamu menjaga harta. Kita keluar rumah ni kan, dekat sini ibu-ibu simpan cincin dekat mana? Rantai. Pasu bunga ke kat pagar? Dalam rumah. Simpan kat mana? Dalam almari, dalam laci. Laci kunci? Kunci. Almari? Kunci. Bilik? Kunci. Nak keluar rumah? Kunci. Pagar? Kunci. Balik terbakar rumah kita. Wa na'udzubillah. Kita menjaga harta. Walaupun RM5, kita pergi solat Jumaat tuan-tuan, beli selipar RM5 selipar Jepun, sebab dia baru, saya simpan sebelah Pak Imam. Allahu Akbar, ada lagi tak? Allahu Akbar, ada lagi tak? Sami Allahu liman hamidah, ada lagi tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Hilang dah, hilang. Walaupun dia tu nilai dia kecil, murah, tapi sebabkan benda kita sayang dia. Apatah lagi orang tu kikir, lagi sayang. Kita jaga dia tak boleh jaga kita. Tetapi ilmu kita amalkan. Kita baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tiap-tiap malam kita baca. Bila kita mati tuan-tuan, masuk alam barzah, malaikat nak pukul kita, surah ini datang. Surah ini datang. Nama lain bagi surah ini Al-Munjiyah, Al-Mani'ah. Pemelihara, munjiyah. Mani'ah, penghalang. Dia halang malaikat nak siksa kita. Azab kubur diangkat bagi orang yang mengamalkan suratul mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dalam keadaan dia menjaga kita. Tengok, ilmu menjaga kita. Kita jaga ilmu. Subhanallah. Jadi ada orang tu sahabat-sahabat, dia pergi buat baju kurung. Seorang muslimat tu pergi buat baju kurung. Dia pergi ambil baju kurung, setelah siap seminggu dia datang. Balik dia accident. Selamatlah. Yang selamat tu baju kurung dia tak selamat. Jadi suami dia ambil baju kurung, simpan dalam almari sebagai kenangan isteri dia yang meninggal itu. Menangis. Kemudian suami dia kahwin baru.
Isteri baru dia buka-buka almari, nampak baju kurung. Kemudian dia tanya, bang, baju siapa ni bang? Arwah kakak kamu dulu balik kedai tak sempat pakai, aksiden meninggal. Inilah baju dia tinggal. Kalau kamu rasa sesuai saiz kamu, pakailah. Dia pakai kebetulan saiz sama. Ibu-ibu faham maksud saya? Terkadang kita ni buat baju bukan untuk kita, untuk madu kita. Agak-agak terima tak kalau kita tahu madu kita nak pakai baju? Bangun dari kubur, saya tak reda bang, marah. Subhanallah, terkadang yang kita rasa bukan milik kita. Kita buka kedai masakan tom yam, jiran kita pun kedai lain buat tom yam juga. Kita marah kat dia sebab persaingan sama-sama tom yam. Lalu kita pun macam-macam, kita buat renovation, kita pun panggil tukang masak daripada Thailand nak lawan kita punya musuh perniagaan kita. Bila kita buat-buat, kita besarkan perniagaan, cukup-cukup siap semua, habis beratus ribu, berjuta-juta, kita mati. Tiba-tiba isteri kita berkahwin dengan musuh perniagaan kita. Allahu Akbar. Maksudnya kita buat untuk musuh kita dalam keadaan kita tak tahu. Sebab itu sifat harta. Sebab tu kata Sayyidina Ali, ini nikmat tu tadi, nikmat perkataan zakat. Maknanya Allah sucikan kita dengan sebab ilmu tu tadi. Dan ilmu dan rahmat itu termasuk fadlullah, kemuliaan, kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita ada ilmu, yang kita ada harta, yang kita ada anak, nak jadikan apa yang ada itu satu keberkatan. Tanda dia berkat, dia berkekalan. Kita mati, dia berterusan. Anak berdoa selalu, ilmu orang amalkan, harta orang gunakan. Jadi pengurusan itu menjadi baik kerana pandai kita mengolah benda yang boleh menjadi berbahaya kepada benda yang menjadi kelebihan dan keberkatan. Allahu Akbar. Lalu meskipun seorang hamba sampai pada puncak ilmu dan amal, ia tidak akan masuk syurga sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepadanya. Sebagaimana sabda pemimpin makhluk, manusia paling utama di antara para sahabat, dan mereka ialah sebaik-baik manusia. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, ma minkum min ahadin yunjihi amaluhu, qalu wala anta ya Rasulullah, qal wala ana illa ay yataghammadani Allahu birahmatihi. Tidak seorang pun dari kalian yang selamat kerana amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, begitu pula engkau ya Rasulullah? Jawab beliau, termasuk juga aku. Hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepada aku. Maksudnya apa? Amal perbuatan kita ni sebenarnya hakikatnya tidak memberi bekas. Sebab kita masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan perbuatan kita, bukan dengan amal kita. Amal kita yang kita buat tidak mungkin dapat membeli syurga Allah, keredaan Allah, melainkan rahmat Allah. Sebab tu ada orang amalan dia tak banyak, tapi dia masuk syurga. Terkadang orang tak ada amalan langsung, dia sembah berhala 90 tahun, and dia meninggal petang, pagi tu peluk Islam. Ketika dia peluk Islam, Allah ambil nyawanya. Allahu Akbar. Ketika itu tak ada amalan, tetapi sebabkan dia baru memeluk Islam, bersih macam bayi yang baru lahir, maka dia masuk syurga kerana dia ada la ilaha illallah. Kalau kerana masuk syurga kerana amalan kita, dia tak ada amalan. Hatta orang dah masuk dalam neraka pun, boleh tak Allah keluarkan dia masuk dalam syurga? Boleh. Sebab masuk syurga dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kata Mu'tazilah, kita ni dia kira mengikut amalan kita. Mu'tazilah kata kita masuk syurga dengan sebab amalan kita, bukan sebab rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita akidah ahli sunnah wal jamaah, kita masuk syurga dengan sebab rahmat Allah. Adapun perbuatan-perbuatan kita, solat kita, Quran kita, puasa kita, yang kita buat amal-amal soleh ini sebagai bukti bahawa kita itu layak untuk mendapat rahmat Allah. Kalau gitu Ustaz, tak payah semayang. Macam mana? Allah suruh semayang.
Tetapi dalam keadaan Allah suruh sembahyang, bukan sebab sembahyang tu menyebabkan kita masuk syurga, tak. Tetapi kerana rahmat dia, lalu dia berikan kepada kita tanda Allah merahmati kita. Tengok perbuatan-perbuatan kita. Sebab tu kalau orang kan hidup dia cenderung nak buat baik, insya-Allah dia ahli syurga. Pernah sahabat bertanya pada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, kalau kami ni dah ditetapkan amalan kami, hidup kami, mati kami syurga atau neraka, buat apa kami beramal? Ini sahabat kata, zaman Nabi dah berlaku zaman ni, cerita ni. Lalu Nabi bertanya pada sahabat itu, kamu tahu tak apa yang Allah tuliskan pada kamu? Tak tahu. Kalau kamu tak tahu, kenapa kamu nak, macam mana kamu nak tinggal amalan? Apa bukti kamu tu ahli syurga tanpa amalan? Beramallah. Nabi kata beramallah. Setiap seorang itu dipermudahkan di atas apa yang dituliskan oleh Allah atasnya. Sebab tu kalau orang tu cenderung buat baik, dia insya-Allah ahli syurga tu. Hidup dia tu cenderung buat baik, insya-Allah ahli syurga. Siapa yang bila buat baik dia rasa payah, dia rasa pahit, insya-Allah berat tu, wa na'udzubillah. Walaupun dalam keadaan ada orang dia buat maksiat, penghujung hidup dia kita tak tahu, kadang-kadang dia berubah. Tetapi Nabi juga memberi satu amaran, perubahan hidup kita ni 40 tahun. Man jawazal arba'ina walam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahaz ila nar. Pada siapa dah sampai umur 40 tahun, amal-amal kebaikan tak mengatasi amal keburukan dia, Nabi beri amaran, bersiap siagalah masuk ke dalam neraka Allah. Sebab tu umur 40 tahun ni umur kematangan. Bila dah 40 tahun, selalunya hati kita dah ada satu kecenderungan, kecenderungan. Dah tahu dah nak pergi masjid, dah tahu pergi surau, dah tahulah dengan kuliah, dia dah tahu. Sebab umur 40 tahun ni umur kematangan. Kalau dalam keadaan umur 40 tahun pun tak berubah, 50 tahun tak berubah, 60 tahun tak berubah, dalam keadaan dunianya dengan agamanya, takut tidak ada kesempatan untuk kita kembali kepada Allah. Sebab itu dalam hal ini Rasulullah SAW juga beritahu, aku juga masuk syurga dengan sebab rahmat Allah. Kalau Nabi yang begitu hebat amalan dia dengan sebab rahmat Allah, siapakah kita yang bukan Nabi, yang bukan Rasul? Nabi akan muka surat 129, sebab kita akan masuk nanti dalam tajuk yang baru, pendek angan-angan dan bersiap menghadapi kematian, insya-Allah. Sebagian ulama mengatakan, jangan terpesona dengan banyak amal kerana anda tidak tahu apakah amal anda diterima ataupun tidak. Jangan merasa aman dari dosa-dosa kerana anda tidak tahu apakah pahala amal anda dilebur ataupun tidak. Kita dah bincang itu kan, tanda-tanda kecelakaan. And zikrul hasanatil madiyah wa huwa la yadri aqubilat amrudan. Kita mengenang-enang tentang kebaikan yang kita pernah buat dulu. Dalam masa yang sama, kita tak tahu lagi kebaikan kita itu Allah terima ataupun tidak. Yang kedua, kita melupakan wa nisyanu dhunubil madiyah wa hiya indallahi mahfuzatun. Kita lupa pada dosa yang telah lalu. Kita rasa aman, seolah-olah tak ada dosa, sedangkan dosa tersebut belum lagi Allah ampunkan dan masih tersimpan dengan begitu baik dalam simpanan Allah. Dan kita merasa aman, tidak merasa takut, tidak merasa harap pada Allah untuk kita memohon ampun, untuk kita pulun sungguh agar Allah ampunkan dosa kita. Sebab itu kita ambil masa-masa yang baik untuk kita fokus pada ibadah. Faham tak? Jadi pada Ramadan kita fokus, lepas Ramadan kita fokus. Allah susun tu, Ramadan ada 30 hari puasa kan. Hari pertama Syawal haram puasa raya. Allah nak kita rasa seronok, dah tak boleh makan, tiba-tiba boleh makan, seronok lah. Tak boleh minum, tiba-tiba boleh minum. Tak boleh bersama isteri, tiba-tiba boleh bersama isteri. Kemudian Allah sunatkan, Nabi sunatkan dalam Syawal itu ada 6 hari puasa 6. Kemudian ada puasa Isnin Khamis, ada puasa hari-hari putih 13, 14, 15. Maksud dia apa? Allah nak kita ni sentiasa segar dengan semangat puasa 30 hari Ramadan. Kita bawa ke Syawal. Bila mari bulan selepas dia Zulqa'dah, ada Isnin Khamis, hari-hari putih.
Mari Zulhijjah, ada puasa Zulhijjah. 1 sampai 7 ada, 1 sampai 8 ada, 8 ada puasa Tarwiyah, 9 ada puasa Arafah. Jadi Allah nak segarkan semangat puasa di luar dari Ramadan. Bila kita jumpa Ramadan balik, kita konsisten dengan semangat puasa tu, faham? Ada yang wajib, ada yang sunat. Begitu juga dengan bulan-bulan. Di samping Ramadan ada Zulhijjah, ada Muharram, ada bulan-bulan yang di dalamnya ada amalan-amalan. Dalam seminggu 7 hari ada pula 1 hari dipanggil Jumaat, yang dipanggil Afdalu Ayyam, iaitu hari yang paling Allah muliakan, Sayyidul Ayyam, penghulu kepada sekalian hari. Jadi kita duduk hari ni Khamis, nak jumpa Jumaat malam ni, Maghrib masuk malam Jumaat, kita dah pulun dah amalan hari Jumaat. Macam mana Qurannya, macam mana bacaan surah Al-Kahfinya, macam mana selawatnya, kita perbanyakkan doanya, kerana kita mengambil masa-masa ini untuk kita mengimbangi amalan-amalan kita di luar daripada waktu-waktu ini, supaya Allah pandang kita, supaya kita dapat menghargai masa ini untuk bertaubat, supaya nampak menyungguh. Dan semua amal ini, anda samar bagi anda, semua amal anda samar bagi anda, maknanya dalam keadaan tidak pasti. Sementara harta, semua hamba tidak memiliki anugerah di dalamnya, tetapi murni anugerah dari Allah. Maknanya sebenarnya hakikatnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengabarkan perihal orang kafir yang takjub dengan hartanya. Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku juga lebih kuat. Surah Al-Kahfi ayat 34. 34 kita baca hari Jumaat. Wa kana lahu samarun faqala li sahibi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa azu nafara. Kita baca setiap hari Jumaat. Jadi kita ingat fitnah harta, fitnah pengikut, fitnah kuasa, fitnah ilmu yang duduk dalam surah Al-Kahfi. Paling tidak bila kita baca hari Jumaat, kita baca surah Al-Kahfi, teringat balik fitnah ini, kita didik hati kita, jangan sombong, jangan ujub, jangan takabur. Allah ceritakan bagaimana orang-orang yang disebutkan dia merasa bangga dengan harta, dengan kebun dia, dengan pengikut dia, semuanya habis belaka, tak boleh buat apa-apa. Dia berfirman tentang Qarun. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu kerana ilmu yang ada padaku. Qarun, bongkaknya Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Terjemah dia ala ilmin indi, yang Allah bagi kekayaan ini kerana apa? Aku, ilmu aku, sebab aku ni sendiri, bukan sebab Allah. Sombong dia pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberitahu lagi, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu ayatnya. Maknanya Allah jadi kita berpasang-pasang, laki dan perempuan, dan berkabilah, berbangsa-bangsa. Ada hitam, ada putih, ada merah, ada coklat, ada tinggi, ada rendah, supaya kita berkenal-kenalan, lita'arafu. Sebab tu cuba kita tengok bila kita pergi ke Mekah deh, tengok macam mana Allah luar biasanya Tuhan. Ada yang putih merah je, hamba Allah. Ada yang hitamnya, hamba Allah. Mengajar diri kita sebenarnya. Musafir, baik pergi Mekah, baik pergi tempat lain, mengajar kita mengenal diri sendiri. Faham? Tengok orang nampak kita, tengok orang nampak kita, bukan tengok orang nampak orang. Itu dah memang. Tengok orang nampak kita. Allahu Akbar. Mengajar kita bersyukur. Sebab itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam bab haji,
ketika tawaf, ketika sa'i, mengajar diri kita, mengajar diri kita seolah-olah ketika tawaf tu, kita cuba meraih perhatian Allah. Kita tak cukup sekali tu, dua, tak cukup dua, tiga, tak cukup tiga, empat. Pusingan pertama, Allah tak nampak aku. Pusingan kedua, aku minta lagi. Ketiga, minta lagi. Walaupun di sana ada doa-doa yang diletakkan sebagai panduan berdoa ketika tawaf, ketika sa'i. Hakikat dia, tidak ada doa yang khusus yang kita wajib baca, melainkan panduan. Lalu saya susun. Dan untuk jemaah-jemaah muda, sebab bila kita susun jemaah ni nak tawaf, kita susun dah, tapi bila masuk tawaf orang ramai, prompt hilang. Jadi kalau hilang ni macam mana? Kita ajar jemaah. Tuan Haji ingat tak tasbih? Ingat. Pusingan pertama tu tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Sampai kepada penjuru Yamani. Sebelum Yamani, lepas tu Hajar Aswad. Penjuru Yamani, bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa? Ini ibu doa. Ibu doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebab tu orang kan makmum paling dia suka imam baca Rabbana atina fid dunya, sebab dia tahu nak habis doa. Tu yang saya suka baca Rabbana ke awal-awal biar padan muka dia. Kan? Kenduri tahlil kan panjang doa tahlil. Tiba kat Rabbana bangun dia sebab nasi minyak dah bau kat hidung. Dia dah bangun. Sebab itu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta dunia baik, akhirat baik, terkumpul dalam doa ni sampai Hajar Aswad istilam bismillah Allahu akbar. Buat isyarat kita cium Hajar Aswad. Pusing balik. Pusingan kedua buat apa? Kalau tak ingat, kita tahmid alhamdulillah, 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 sampai penjuru Yamani buat macam tadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Cukup. Pusingan ketiga sambung lagi dengan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Keempat ustaz, masukkan apa dia? Tahlil la ilaha illallah, la ilaha. Kenapa begitu? Apa beza dengan baca buku? Dengan dia baca doa tu tadi, dia berwirid, baca buku dia tengok buku. Bila dia tu dalam keadaan dia bertasbih, bertahmid, bertakbir, dia punya fokus apa dia? Dia nak Allah tengok dia, bukan manusia tengok dia. Bukan tunggu orang ramai, orang sikit, orang ramai dia tawaf, orang tak ramai. Tak, dia datang lagi jauh, dia bertawaf, dia nak Allah tengok dia, dia nak Allah pandang dia. Ya Allah pandang aku, ya Allah pandang aku, ya Allah. Tak cukup sekali dua, tak cukup tiga, tak cukup empat. Pandang aku ya Allah, aku tak ingat yang lain, aku hanya mengingatimu ya Allah. Ketika sa'i pun begitu, macam orang mundar mandir di hadapan rumah orang kaya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, macam orang miskin minta tolong orang kaya. Orang kaya dia lalu depan rumah, Safa Marwah, tak nampak lagi, dia pusing lagi Marwah Safa, tak nampak lagi Safa Marwah. Wahai orang kaya, pandanglah aku orang kaya. Orang beritahu kau pemurah, pandang aku orang susah. Wahai orang kaya, bukakanlah pintu, bukakanlah tingkap kalau tak pintu. Kalau kau tak buka pintu, kau pandanglah aku. Aku datang lagi jauh, aku bawa hati aku bawa jiwa aku serahkan padamu. Dan pemilik rumah ini Baitullah, rumah Allah. Sebab tu perubahan kita bukan ketika sampai dekat Mekah, bukan sampai dekat airport Madinah, airport Jeddah. Perubahan kita melangkah keluar dari rumah, kita buat haji baik, kita buat umrah baik, kita sembahyang baik, kita datang kuliah baik, kita berzikir, kita baca Quran. Kita nak Allah tengok kita, kita nak Allah pandang kita. Kalau Allah tak pandang kita, sahabat-sahabat, ke mana kita nak pergi bila kita mati nanti? Kita nak masuk alam barzah, kubur yang lebih sempit, lebih gelap, duduk seorang-seorang.
Dekat rumah seorang-seorang, isteri dah meninggal, suami dah meninggal, duduk seorang, anak dah pergi jauh, dah kahwin. Kita duduk rumah seorang-seorang, macam-macam ada, rumah kita mewah, kita rasa sunyi. Macam mana duduk di lubang kubur yang gelap, yang sempit, sehingga dibangkitkan, tiba-tiba kita tidak takut menghadapi kematian. Sebenarnya kita nak Allah pandang kita. Ya Allah, pandanglah aku ya Allah. Sebenarnya kita kenal makhluk-makhluk Allah, kita nak kenal diri kita. Allah kirim kita orang susah, hitam, minta sedekah. Allah nak tengok kita, kamu beri atau tidak. Dah tak cukup beri, kamu hina je lagi. Dia hamba aku kirim kat kamu nak uji kamu saja. Tiba-tiba kamu datang, dia datang kat kamu hina dia. Hitam itu ialah aku yang buat. Yang miskin kamu tengok, kamu duduk hotel berapa, 5 star dekat Masjidil Haram, mereka datang lagi jauh, mereka beli tiket kapal terbang, dapat visa saja. Mereka tak ada hotel dengan kain ihram macam guni tepung zaman dulu, cak kunci. Mereka duduk di tepi mana, tandas duduk ramai-ramai, mereka duduk. Mereka harapkan belas kasihan orang lain. Kamu lalu, kamu pelekehkan mereka. Mereka bau busuk, mereka tak mandi, mereka tak duduk hotel mewah. Allah tidak pandang pakej apa yang kamu pergi, Allah tidak pandang duit kamu dalam bank. Allah memandang hati apa yang kamu datang bawa berjumpa aku. Dalam keadaan kamu datang, pengorbanan kamu, belum tentu Allah pandang. Kalau hati kamu lihat, akramakum indallahi atqakum, orang yang paling bertakwa. Jangan sombong. Kadang-kadang susah sikit sombong. Balik-balik ikan kembung, sombong. Ada orang tak ada makanan, kita bagi nasi, terabur atas tanah, orang lain pijak. Diambil nasi, dikumpul balik, duduk kat situ 5 orang makan, anak beranak. Tapi kita sombong. Kita tak rasa benda ni sebab kita tak kenal diri kita. Allah kirim semua itu untuk kenal diri kita. Kita ni macam mana kita ni bila bermuamalah dengan hamba-hamba Allah. Allah sebut li ta'arafu, untuk kamu bertaaruf, supaya timbul rasa syukur dalam hati kamu. Dalam keadaan kamu Allah berikan kelebihan, gunakan kelebihan itu untuk memudahkan kamu mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Lalu akhirnya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha azaba ankum ubayyatal jahiliyah ay kibaraha kullukum banu adam wa adamu khuliqa min turab. Cantik hadis ni. Sesungguhnya Allah menghilangkan dari kalian celah kaum jahiliyah, yang dipanggil semangat, iaitu imayatul jahiliyah. Allah sebut dalam surah apa tu? Surah Al-Fath. Ayat keberapa? Ayat 26, surah 48, juzuk 26. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. Tatkala orang yang kafir itu berada di atas kemuncak kesombongan jahiliyah, bangga dengan diri, keturunan, nasab, harta, kedudukan. Antara sebab mereka tak boleh beriman, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Walid, Al-Mughirah, abu-abu yang dah jadi abu ni. Macam mana nak terima agama ni? Yang bawa anak yatim pula tu, anak saudara dia rasa lekeh lah. Aku pak saudara, yang bawa anak saudara, mak bapak tak ada, anak yatim. Dalam keadaan bawa agama ini, dalam masa yang sama, bila mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada kelebihan di antara kamu melainkan ketakwaan. Ketika di zaman jahiliyah di Makkah, kalau hamba-hamba ni lalu di sebatang jalan, jalan tersebut menjadi haram bagi pembesar-pembesar Quraisy untuk berjalan, terasa hina. Kalau menerima agama Muhammad, Abu Lahab, Abu Jahal boleh sama dengan Bilal bin Rabah yang tidur di kandang unta, di kandang kuda. Siapa boleh terima? Apabila ada semangat jahiliyah ini, dia merosakkan kita kerana rasa diri kita lebih baik dari orang lain, menyebabkan kita ini dihina oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bilal bin Rabah ni hitam. Ketika Nabi Isra' Mi'raj, Nabi bertemu dengan, melihat satu makhluk yang hodoh. Nabi tanya Jibril alaihissalam. Dia kata, ya Jibril, ma hazal wakhshi. Wahai Jibril, siapakah orang makhluk yang hodoh ni, siapa? Jibril kata apa tuan-tuan? Haza Bilal al-Muazzin. Itulah Bilal tukang azan. Nabi nampak Bilal dalam syurga Allah. Hitam legam. Hitam legam. Allah jadikan kita Melayu ni tengah-tengah, tak putih sangat, tak hitam sangat. Tahu hitam legam. Kita balik ni tengah hari, ada rombongan meminang untuk anak kita. Yang meminang ni rombongan dari Sudan. Nak pinang tak ibu-ibu, nak terima tak? Sudan. Tak nak. Hitam kan? Tapi yang datang meminang ni ada 10 telaga minyak. Nak? Allahu Akbar, nak pula. Kan? Itulah nilai Bilal bin Rabah. Kan? Begitulah keadaan yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berhenti muka surat 129. Kan? Ada perbincangan tak? Tak ada. Tak ada, insya-Allah kita berhenti. Bagi sahabat dekat dalam dalam page ni live, dekat atas satu ada caption, siapa yang nak menyumbang madrasah, ada dekat atas sekali. Sahabat boleh ada nombor akaun, saya terterakan insya-Allah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah pada kami dengan apa yang kau ajar pada kami. Ya Allah, ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak, ya Allah. Siapa yang dapat mengampunkan dosa kami kalau bukan Engkau? Siapalah kami meminta-minta, merayu-rayu padamu, melainkan tangan yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Engkau memerintahkan kami meminta, Kau menjanjikan permintaan kami dimakbulkan. Kami angkat tangan kami, ya Allah. Kami menagih janji tersebut. Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami, ya Allah, yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Engkau lapangkan kubur mereka. Engkau angkat akan azab kuburnya. Kau jadikan kami anak-anak yang membawa kebahagiaan kepada mereka, ya Allah. Jangan kau jadikan kami anak-anak yang boleh membawa beban kepada mereka di dunia dan juga di akhirat. Ampunkan dosa suami kami, ya Allah. Suami yang menanggung dosa-dosa kami sejak kami diijab kabulkan. Kau ampunkan dosa isteri kami, ya Allah. Isteri yang banyak bersabar dengan kami, ya Allah. Susah payah hidup kami menyampaikan Islam. Kau ampunkan dosa anak-anak kami, ya Allah. Terkadang anak-anak kami jauh daripada agamamu. Kau lembutkan hati mereka agar mereka rujuk balik padamu, ya Allah. Ampunkan dosa adik-beradik kami, sahabat-sahabat, jiran-jiran kami. Ampunkan dosa tok-tok guru kami, ya Allah. Tok-tok guru kami, ya Allah, telah mendidik kami mengenal Al-Quran, mengenal Islam. Ya Allah, ya Tuhan, kami jadikan anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan soleha, beriman dan bertakwa, mendirikan solat, menutup aurat, tahu membaca Al-Quran. Anak-anak yang boleh memandikan, mengkafankan kami. Anak yang boleh membisikkan ke telinga kami kalimah la ilaha illallah ketika kami sedang sakratul maut. Anak-anak yang boleh memimpin tangan kami ke syurga-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak takut akan wabak penyakit-Mu, ya Allah. Kami takut kalau Engkau tak ampunkan kami. Ya Allah, jangan Engkau ambil daripada kami kesalahan kalau kami tersilap, kami terlupa. Jangan Kau uji kami dengan ujian yang Kau berikan pada orang yang kuat sebelum kami tak berdaya, ya Allah. Jangan Engkau uji kami dengan ujian yang kamu tak mampu pikul, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah berkati kita, insya-Allah.